نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Dan ayat 38 surah Al-An'am. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Kita masih membicarakan ayat 38 dalam suratul An'am, dan kemarin kita dah bicarakan tajuk tentang pentingnya bersifat belas kasihan kepada binatang. Ar-rifqu bil hayawan ataupun ar-rahmatu bil hayawan, belas kasihan kepada binatang. Hari ini kita masih lagi menyambung tajuk tentang binatang, yaitu hukum membunuh binatang-binatang yang memudaratkan. Binatang yang memudaratkan itu terbahagi dua. Satu, yang dia memudaratkan secara tabiat dia. Yang kedua, tabiat dia tidak memudaratkan. Jenis pertama tadi pula, yang memberi mudarat secara tabiat itu pula terbahagi dua. Ada yang hidup biasanya jauh daripada manusia, duduk dalam hutan-hutan, duduk di gunung ganang, seperti binatang-binatang buas, harimau, singa, gajah, serigala. Yang tu tabiat dia memang bawa mudarat ke manusia, dan dia tak duduk dengan manusia. Yang kedua, hidup di kalangan manusia, cuma manusia kena berhati-hati jangan sampai jumpa dia. Kalau jumpa, jangan biar, bunuh. Binatang yang memudaratkan yang berada di perumahan. Yang tadi duduk lautan, yang ni duduk di perumahan. Contoh dia apa dah? Kalajengking, ular. Kalajengking kadang ada dalam rumah kita, kadang bawah rumah. Kalau rumah 2 tingkat, rumah 1 tingkat, kadang ada tepi rumah. Kalau jumpa, sunat dibunuh. Jangan biar, lagi dia gigit kita, bahaya. Ular begitu juga. Ular yang memudaratkan, jumpa ular kapak, ular yang berbisa, kadang-kadang ada tepi rumah kita, maka yang tu juga sunat kita bunuh. Kalau dia ular yang jenis memudaratkan kita kalau kena. Yang tu kadang-kadang ada tepi rumah kita, tapi harimau tak ada tepi rumah kita, dia duduk lautan.
kita pergi tempat dia, jumpa. Kalau dia keluar, orang tangkap, hantar pergi zoo, ataupun hantar pergi tempat haiwan. Jadi binatang yang tabiat dia membawa mudarat kepada manusia, ada yang biasanya hidup jauh daripada manusia, iaitu di tengah hutan di Gunung Ganang, seperti binatang buas, seperti serigala, dan ada yang kadang-kadang hidup di tepi-tepi rumah manusia, seperti kalajengking dan ular. Jenis yang kedua tidak membawa mudarat kepada manusia secara tabiatnya, kebiasaan, yakni duduk bersama manusia, dekat dengan manusia, tapi kadang-kadang dia bawa mudarat. Seperti anjing dan kucing. Anjing ni asal dia bukan duduk lautan, dia duduk rumah-rumah orang juga. Kucing duduk dalam rumah kita, tapi kadang-kadang bawa mudarat. Jadi secara asasnya, kalau binatang itu yang tabiat dan memang suka membawa mudarat, maka harus dibunuh. Dibolehkan oleh syarak membunuh binatang yang secara tabiat dia membawa mudarat. Membunuh harimau, membunuh singa, membunuh gajah, kerana tujuan yang pertama membela diri kita. Tujuan yang kedua nak ambil manfaat daripada kulit ataupun tulang binatang itu. Tulang orang jarang ambil manfaat lah, tapi kulit kadang orang ambil. Orang samak buat guna. Jenis yang kedua yang tabiat dia tidak membawa mudarat, tetapi kadang-kadang datang mudarat. Ketika itu harus dibunuh jika ditakuti daripada mudarat. Seperti anjing gila. Anjing yang berpenyakit kadang-kadang boleh meribak kat orang. Seperti kucing yang kianat, yang suka curi ayam kalau ada. Bunuh burung pati. Jadi ada binatang yang boleh dibunuh kalau dia menyebabkan mudarat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la darara wa la dirara. La darara, tidak boleh memudaratkan diri sendiri, wa la dirar, tidak boleh memudaratkan orang lain. La darara wa la dirar, ay la yajuzu li ahadin at-ta'arrudu lid-darari wa la ilhaquhu bil ghair. Tidak harus bagi seseorang mendedahkan dirinya untuk menimpa mudarat. Bawa diri dia bagi kena buat aktiviti yang mengundang mudarat, dan tidak boleh dia membawa mudarat kepada orang lain. Di samping kita wajib berhati-hati, berwaspada, tidak membiarkan diri kita terjerumus kepada kebinasaan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 71, Ya ayyuhalladzina amanu khuzu hizrakum. Wahai orang beriman, berhati-hatilah kamu, berwaspadalah kamu, jaga-jaga jangan sampai kanumu ditimpa sesuatu yang memudaratkan dirimu. Ayat yang kedua surah Al-Baqarah 195, Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Dan jangan kamu semua melontarkan diri kamu kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah kamu semua. Kemudian setelah binatang terbahagi dua mudarat dengan sebab dirinya sendiri, perangai dia memang bawa mudarat, dan ada yang tidak mudarat tapi kadang-kadang datang mudarat. Ada juga binatang-binatang yang jenis fasik. Binatang yang nas terang-terang suruh kita bunuh dia, seperti hadis Imam Muslim dan lainnya, khamsu fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 jenis binatang fasik yang dibunuh di tanah halal, di tanah haram. Jumpa di Mekah membunuh, jumpa di Madinah membunuh, jumpa di Malaysia lagi kena bunuh. Iaitu ular yang berbahaya, tikus
anjing yang memudaratkan orang lain, burung helang yang boleh mudarat, burung gagak yang mudarat, semua tu ada istilah-istilah dia. Ada riwayat kata, riwayat Imam Abu Daud, yang tadi Imam Muslim, riwayat Imam Abu Daud disebut al-aqrab, kalajengking. Kalajengking ni jumpa di Mekah pun bunuh, jumpa di Madinah pun bunuh, jumpa di Malaysia pun bunuh. Sunat kita bunuh, kerana semua tu disebut sebagai binatang yang fasik. Yang banyak pahala dalam hadis kata bunuh cicak. Hadis Muslim, man qatala wazaghatan fi awwali darbin falahu 100 hasanah. Barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan sekali pukul, maka baginya 100 pahala. Kenapa cicak itu sunat dibunuh, pahala pun besar? Man qatala ghazaqatan min awwali darbatin falahu 100 hasanah. Hadis Imam Muslim. Barang siapa yang membunuh seekor cicak daripada pukulan yang pertama, cicak mana duduk bawah nak pukul je lah, dia pun cerdik, duduk bawah kena katuk hari-hari, dia duduk atas, maka kita lasting dia, kita terbih dia dengan getah, kena jatuh mati terus, 100 pahala. Wa man qatalaha fi ad-darbati as-saniyati falahu kaza wa kaza hasanatan dunal ula. Barang siapa yang membunuhnya dengan pukulan kali yang kedua, dia dapat sekian-sekian pahala, tapi kurang daripada pahala yang pertama. Tapi mampu terus 100. Tapi tak mampu, katuk kali kedua pun mampu, tak sampai 100 dah, pahala kurang. Kali kedua pun tak mampu, kali ketiga pun mampu, lagi kurang pahala. Hadis kata, wa man qatalaha fi salisati falahu kaza wa kaza hasanatan dunas saniyah. Barang siapa yang membunuh seekor cicak pada kali yang ketiga, pukulan ketiga baru mati, maka dia dapat sekian-sekian pahala, kurang daripada pahala orang yang membunuh dengan pukulan yang kedua. Jadi cicak ni binatang yang jahat, yang sunat dibunuh. Mai orang Melayu kita buat filem Cicak Man. Cicak jadi hero pula. Yang tu orang buat macam mana? Kalau dia perojok kepada hadis ataupun kepada fatwa ulama, mungkin dia jumpa cicak ni tak boleh jadi hero, kena jadi jahat, kerana dia binatang yang jahat. Apa ilah, apa sebab digalakkan bunuh cicak ini? Ada hadis Bukhari, Ibnu Majah, Ahmad menyatakan, Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad rahmatullahi alaihi al-jami' menyatakan annaha kanat tanfukhun nara ala Ibrahim liyazdada ishti'aluha. Kerana dulu zaman Nabi Ibrahim nak dibakar oleh Namrud, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam nak dibakar oleh Namrud alaihi la'natullah, cicak ni pi tolong hambui api bagi menyala. Dia tolong Gen Namrud lawan Nabi Ibrahim. Tok Wan cicak jahat, keturunan mereka sampai kiamat disunatkan bunuh. Itu alasan disebut oleh sebagian ulama, seperti mana dinyatakan dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra dalam bab Wazaghah. Ada 2 jilid kitab, besar kitab tu, 2 jilid tebal, 1 jilid tebal-tebal. Tajuk kitab tu Hayatul Hayawanil Kubra, kehidupan binatang yang besar. Dia buat dalam bentuk kamus, alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Alif binatang yang mula dengan huruf alif, contoh dia arnab. Ba apa dia, ta apa dia, sampai ya. Jadi kalau kita nak baca bab cicak, buka tang waw, wazaghatan, seekor cicak. Bewak pasiak, dabbun, bewak pasiak. Ada hadis tentang bewak pasiak, bagaimana Rasulullah pernah berdialog dengan bewak pasiak, bagaimana hukum memakan dia,
apakah dia berkhasiat ataupun tidak, dibahaskan panjang lebar oleh Imam Ad-Damiri, seorang ulama mazhab Syafi'i. Imam Damiri karang kitab 2 jilid nama dia Kehidupan Binatang, 2 jilid. Dia karang pula Syarah Minhaj nama dia Najmul Wahhaj, 10 jilid. Syarah Minhajut Talibin. Dua-dua kitab tu saya beli, cuma tak ada baca Abu Hatahra. Dalam kitab tu cerita cicak ini binatang yang sunat dibunuh kerana dia pernah meniup api hambui bagi bertambah menyala. Jadi kata ulama, jangan tolong orang nak buat jahat, walaupun pertolongan kita tu sikit saja, bukan ada apa pun, hambui tu tak hambui pun menyala dah. Tapi pasal dia tolong, maka Allah Ta'ala murka kepada dia. Begitu juga sebaliknya, ada seekor burung apabila Nabi Ibrahim dibakar, ini cerita dalam kitab tafsir. Dia ambil ayak dengan paruh dia, dia pi lepas. Wahai burung, nak buat apa ayak tu? Nak padam api yang nak bakar Nabi Ibrahim. Mana boleh padam api macam gunung, hang bawa ayak setitik daripada paruh. Dia kata Allah Ta'ala tak tanya aku terpadam ke tak terpadam api itu. Allah Ta'ala nak akan tanya, hang tolong ke tak tolong Nabi aku? Aku dah boleh jawab, aku dah tolong tekat aku boleh mampu. Maka kita dengan Islam pun gitu. Tak mana kelebihan kita Allah Ta'ala bagi untuk tolong Islam, tolong. Nak tolong benda baik, tolong tekat mana kita mampu. Jangan tolong dah, tapi lawan lagi ada. Tak mana-mana tempat orang nak buat kebaikan, kalau kita mampu tolong, kita tolong. Tak mampu tolong, jangan lawan. Walaupun pertolongan kita tu macam sikit, tak ada apa pun. Jadi burung, seekor burung, tolong tu bukan ada apa, burung hud-hud. Tolong nak padam api, tapi tak boleh padam. Begitu juga sebaliknya, seekor cicak piduk tolong Namrud. Pertolongan dia pergi hambui api lagi menyala, dia tak hambui pun menyala dah. Dan kalau dia hambui pun bukan kuih terang, kuih kuat lagi, tapi sikap dia menolong orang jahat dalam menentang orang baik itu dimurkai oleh Allah. Dan sikap menolong orang baik menentang orang jahat disukai oleh Allah, walaupun pertolongan itu terlalu kecil. Jadi ada ulama kata, kamu jangan biarkan Islam itu dicerca dan diserang dari pelbagai sudut, yang kamu boleh bela dari sudut yang tersebut. Yang bela Islam dengan senjata sekian sahabat, yang membela Islam dengan lidah sekian sahabat. Contoh ada Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, Allah bagi kepakaran dia mencipta syair. Dia membela Nabi SAW, membela Al-Quran, membela Islam dengan syair dia. Orang karang syair kutuk Islam, dia karang syair lawan balik. Orang caci maki Nabi SAW, dia karang syair bela puji Nabi SAW, lawan balik dia. Sehingga kan Nabi SAW bagi satu ruang di mimbar kepada dia. Satu ketika Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, uhujuhum wa ruhul qudusi ma'ak. Naklah kamu jawab cercaan mereka, malaikat bersama kamu. Malaikat akan bagi ilham untuk kamu jawab. Dalam peperangan Badar, malaikat turun tolong tentera Badar. Jadi orang yang berjuang kepada Islam ini, kadang-kadang Allah Ta'ala hantar pertolongan dari sumber yang dia tak sangka. Orang duk mengajar acara Islam, kadang-kadang duit bukan ada, main Covid tak boleh mengajar, duit tak masuk pula dah. Kadang-kadang ada orang tertentu main nah sedekah RM1 doang, nah zakat sekupang doang RM10, RM20, hak putus duit ada balik. Saya dulu masa mengajar Sungai Petani tahun 2002, anak satu 3 orang, gaji RM400 lah. Sampai satu masa tu habis duit, nak dapat gaji pula 2-3 hari lagi, duit habis nak belanja, tak ada. Macam mana ni? Takdir Allah Ta'ala mai seorang hamba Allah. Dia kata, semalam saya tidur mimpi yang menakutkan Ustaz. Saya sampai lah mimpi masuk kubur ke mimpi apa tu, dia kata.
Takut sampai lah ni. Jadi saya ambil air sejuk, minta ustaz jampi air sejuk, kokot saya minum air sejuk ni. Hilang penyakit, hilang ketakutan saya. Saya pun, air sejuk. Kenapa? Dekat baca Fatihah, hambui nak baca halin, tak erti. Hambui. Dia pun nak balik, dia kata nah. Beda jampi. Dia suruh 200. Lega boleh sambung belanja. Hamba yang sejuk. Kita duduk dalam susah masa tu. Allah Ta'ala hantar orang main bagi duit. Dengan sebab dia mimpi tak ketahuan hala. Tu cerita. Kalau kita duduk dalam ajaran, menghayati ajaran Islam, kadang-kadang kita susah, Allah Ta'ala hantar pertolongan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Sesungguhnya Allah akan tolong orang yang tolong dia. Ayat lain kata, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surah Muhammad ayat 7. Baik. Cicak ini binatang yang sunat dibunuh. Siapa bunuh dengan sekali pukul, sekali lastik, jatuh, mampu terus, 100 pahala. Jatuh tak mampu, kali kedua pergi katok pula baru mampu, kurang daripada 100. Katok kali kedua pun tak mampu, kali ketiga pun mampu, kurang daripada tu, tapi pahala besar. Tu binatang yang, contoh binatang yang sunat dibunuh. Baik. Binatang yang sunat dibunuh tadi disebut, contohnya binatang yang disebut tadi, al-fawasiq, binatang yang fasik, yang 5. Kemudian ada jenis-jenis binatang yang duduk di kalangan manusia, di rumah-rumah orang seperti anjing. Kita di Malaysia, alhamdulillah, anjing ni kita tak belah sebab kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i anjing ni najis, liuk dia najis, kencing dia najis, peluh dia najis, semua najis. Dikiaskan kepada ayat liuk. Kalau ayat liuk ada duduk keluar selalu tu pun najis, mughallazah, kena cuci 7 kali, salah satu dengan tanah, hal lain pun sedemikian. Jadi orang kita alhamdulillah tak bela anjing. Tapi hari tu dia buat di Kuala Lumpur program peluk anjing. Berapa tahun lepas? Zaman kuih berubah yang jadi kuih pelik. Ada pakai tudung lah tu, orang perempuan pergi duduk bela anjing. Dalam tajuk kesian kepada binatang. Jadi anjing ni binatang najis mughallazah. Apa hukum membunuh anjing? Ada riwayat Imam Muslim disebut dalam syarah Sahih Muslim, Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna Rasulullah SAW amara bi qatlil kilab. Nabi SAW menyuruh membunuh anjing-anjing. Fa arsala fi aqtaril madinati an tuqtal. Nabi SAW utus orang bagi tahu kepada penduduk Madinah, jumpa suruh bunuh anjing. Fanab'asu fil madinati wa atraq fiha fala nada' kalban illa qatalnahu hatta inna lanaqdu ila akhir hadis. Kami pun hantar orang sampai penghujung Madinah, tidak berjumpa dengan anjing melainkan dibunuh. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu sallallahu amara bi qatlil kilab. Nabi SAW menyuruh membunuh anjing-anjing illa kalbasaidin, melainkan anjing yang digunakan untuk memburu. Kalau kita pergi Indonesia, ada satu kawasan mereka bela anjing untuk memburu, seperti di kawasan Padang. Au kalba ghanamin, atau anjing yang jaga kambing, jaga binatang ternak daripada serigala, gangguan serigala. Au masyiyah, anjing yang jaga binatang ternak. Riwayat daripada, maka ditanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna Abu Hurairah yaqul au kalba zar'in. Dikatakan sebahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan atau anjing yang digunakan untuk jaga tanam-tanaman. Maka berkatalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna li Abi Hurairah zar'an
ma'a tarkil khilaf fi kun Abi Hurairah sami'a dzalika min Nabi sallallahu kana qiyasan minhu li kalbi zani ala kalbi sadi wal mashiyah. Kata Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu mempunyai tanam-tanaman. Maksud dia sama ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dikias anjing yang jaga tanaman kepada anjing yang memburu dan menjaga binatang ternak. Daripada hadis ni ada dikecualikan anjing yang dibela untuk jaga binatang ternak, untuk memburu, untuk menjaga tanam-tanaman, yang tu dikecualikan boleh bela. Tapi kena jaga tang tu lah, tang najis. Ada orang hari tu di Sungai Petani, dia kata, rumah saya buh pagang elok dah, tapi rumah elok, kadang pencuri duk main masuk. Apa hukum saya bela anjing nak jaga supaya kawak tak masuk rumah saya? Jadi dia masuk dalam bab ni. Cuma nak jaga tu yang payah, menjaga tanam-tanaman dengan anjing tadi. Riwayat yang ketiga daripada Jabir radhiyallahu anhu, amarna Rasulullah SAW biqatlil kilab. Nabi SAW menyuruh kami membunuh anjing-anjing. Sehingga ada perempuan mai daripada pendalaman minal badiyah bawa anjing, kami bunuh. Kemudian Nabi SAW melarang kami membunuh anjing dan bersabda, alaikum bil aswadil bahim, bunuh hak kalau hitam saja. Riwayat Abdullah ibn al-Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, amara Rasulullah SAW biqatlil kilab, summa qala ma baluhum wa balul kilab, summa rakhasa fi kalbi as-sayd wal ghanam. Nabi SAW suruh membunuh anjing-anjing, kemudian baginda memberikan keringanan hukum pada anjing untuk buruan dan anjing untuk menjaga kambing. Daripada pelbagai riwayat ini, maka ulama kata al-kalbu ghairu dar, anjing yang tidak memudaratkan. Jika ada faedah pada anjing itu, maka tidak dibunuh. Kakalbil hirasah, seperti anjing yang dibela untuk menjaga, mengawal, kawal rumah, kawal kebun, kawal binatang ternak. Kalbil hirasah lil masyiyah, anjing dijaga, dipelihara untuk jaga binatang ternak. Awiz zara', anjing yang dipelihara untuk jaga tanam-tanaman. Awil maskan, anjing yang dipelihara untuk jaga rumah daripada dimasuki pencuri. Au kalbis sayd, anjing yang dipelihara untuk memburu binatang. Wa mislu al-bulisi li faidatil ma'rufah, demikian juga anjing yang dijaga oleh polis dan digunakan oleh polis untuk tujuan mengesan penjenayah. Yang tu yang dikecualikan dan dibenarkan. Amma iza lam takun fihi faidah, adapun anjing yang tidak ada padanya faedah, kal kalbi dhallah, seperti anjing yang tersesat. Cina bela dia sesat masuk dalam pondok kita. Itu ada anjing main beranak di sini. Hak seekor jadi 3 ekor. Dia naik pula dah pusing. Kacau kita. Ini contoh dia kata, anjing yang sesat, ta'muru biqatliha, disuruh bunuh anjing itu. Satu pendapat. Pendapat kedua, dilarang bunuh. Pendapat ketiga, dibunuh adalah anjing hitam saja. Imam Nawawi rahimahullah menyebut dalam syarah Sahih Muslim juzuk yang ke-10 muka surat 235, ajma'al ulama ala qatlil kalbil kalbi wal kalbil aqur. Ulama sepakat boleh bunuh anjing yang penyakit ataupun anjing gila, takut penyakit dan mudarat merebak, ataupun anjing gila yang boleh membawa mudarat kepada orang lain. Dan mereka berselisih pendapat pada membunuh anjing yang tidak membawa mudarat. Jadi ada kata Imam Haramain daripada ulama Syafi'iyah menyatakan Nabi SAW mula-mula suruh bunuh anjing keseluruhan. Kemudian hukum itu dinasahkan, dibatalkan dan dilarang membunuh melainkan anjing yang hitam.
Kemudian syarak kekal dalam melarang membunuh kesemua jenis anjing yang tidak memudaratkan, sama ada hitam atau lainnya. Dan dalil yang dipegang oleh Imam Haramain ialah hadis Ibn al-Mughaffal tadi. Amra Rasulullah bi qatlil qilab, summa qala ma baluhum wa balul kilab, summa rakhasa fi kalbi sadi wal ghanam. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, "Dhahaba katsirun minal ulama ila al-akhdh bil hadis fi qatlil kilab." Kebanyakan ulama berpendapat boleh mengambil hadis tentang membunuh anjing-anjing, kecuali anjing yang dikecualikan, melainkan anjing yang dikecualikan seperti anjing buruan dan lainnya. Ini mazhab Malik dan sahabat dan pengikutnya. Dan pendapat sebahagian yang lain harus menyimpan kesemuanya. Kata Qadhi Iyad, larangan itu larangan yang umum daripada memelihara anjing, dan perintah supaya membunuh semua anjing, dan larangan daripada membunuh selain daripada yang hitam. Melarang memelihara anjing kecuali anjing untuk memburu atau untuk jaga tanaman atau jaga binatang ternak. Imam Ad-Damiri rahimahullah berkata, ulama selisih pada membunuh anjing yang tidak bawa mudarat. Imam Nawawi sebut di awal kitab Al-Bay' dalam syarah Muhazzab dan kitab syarah Muslim tidak harus membunuhnya. Dan Imam Nawawi sebut dalam bab Muharramatul Ihram, ini pendapat yang paling asah, dan suruhan menyuruhnya telah dimansuhkan, telah dihapuskan. Ini pendapat pertama, tak harus bunuh. Pendapat kedua kata makruh bunuh. Ini pendapat Imam Rafi'i dalam Syarh Al-Kabir, dan begitu juga dalam kitab Ar-Rawdah, dan kata dia makruh itu karahatut tanzih. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah menyebut dalam kitab Al-Um fi babil khilaf fi thamanil kilab, pada bab perselisihan ulama tentang harga anjing, Imam Syafi'i kata waqtulul kilab allati la naf'a fiha haitsu wajadtumuha wa hadha huwa ar-rajih. Hendaklah kamu membunuh anjing-anjing yang tidak ada manfaat padanya ketika kamu bertemu dengan anjing itu. Ini kata Imam Ad-Damiri. Baik, kesimpulan dia, anjing-anjing yang ada padanya faedah seperti diguna untuk memburu atau untuk mengawal tidak harus dibunuh. Sementara anjing-anjing yang tidak ada faedah jika memudaratkan maka harus dibunuh. Dia memudaratkan seperti dia tokok orang, seperti dia buang ayak besar, buang ayak kecil rata-rata. Anjing duduk tang lain nak berak kencing, dia mai tempat kita. Kalau tidak memudaratkan ada dua pendapat. Pendapat pertama tak dibunuh, sama ada haram ataupun makruh. Pendapat kedua harus dibunuh. Itu kesimpulan. Wal kilabud dhallatu ghairul muqtanati. Ini kesimpulan saya nak abang. Al kilabud dhallah, anjing yang sesat, anjing yang terbiar. Tuan tak tahu mai mana, tuan tak tahu di mana, yang tahu dia mai tempat kita. Anjing yang sesat ghairul muqtanah, tidak dipelihara. Anjing liak yang terbiak, tuan dia tak tahu siapa. Dia kaji mai rumah kita, dia kaji mai taman depan rumah kita, tuan dia tak ada. Kalau tuan dia bela ikan elok, buh dalam sangkak dia, buh dalam kandang dia, tak mai kacau kita. Di rumah dia pula jauh daripada rumah orang, tak apa, macam bela kucing. Kita bela kucing bagi makan, kucing tu pergi berak pergi rumah jiran. Jiran marah, hang bela kucing makan rumah hang, berak mai rumah aku. Kalau kita bela kucing, kita buh dalam sangkak, tak lepas. Lepas tu kita bagi makan, dia tak keluar pergi kacau jiran, nak berak pun berak rumah kita. Boleh ke tak boleh? Tengok tambau pula. Kalau kita duduk rumah sebiji seorang-seorang, tengah bendang kaki gunung jerai, jiran kita tak ada, kita bela kucing, bela anjing. Anjing jangan orang bela, kucing. Kita bulan sangkak, bulan kandang, kita bagi makan, tempat berak dia pun kita buat jauh pada orang, tetamu mai pun tak bau, duduk belakang rumah tu. Yang tu siapa pun tak kata apa.
Tapi kalau kita bela kucing, kita duduk rumah taman, kembang dengan rumah orang. Rumah kita tengah, sebelah ni jiran, sebelah jiran. Kita buh kandang dia, buat macam besi elok, buat macam hotel kat dia. Bagi makan, bagi ubat apa semua. Tapi sebab banyak sangat, 13 ekor sekali belah. Bau sampai kacau jiran sebelah rumah. Kalau jiran kita tak suka, kita berdosa menyakitkan dia. Sebab kita suka bela kucing, bau kucing kita tak kisah, tapi jiran kita nak makan nasi, jiran kita nak tidur, bau dia tu main ganggu jiran. Yang tu tak boleh. Pasal menyakitkan hati jiran. Ada di Perak orang tanya saya gitu. Dia bela kucing begitu banyak. Time makan dia bagi makan. Time nak berak kucing tu pergi berak rumah sebelah. Mau dengan bau dia lagi, dengan najis dia lagi. Jadi pening kepala tuan-tuan sebelah. Aku tak bela kucing, tapi aku kena cuci tik kucing hari-hari. Sebab tuan dia tu bela, tak kena cara. Kalau dia nak bela juga, dia nak bagi makan, dia kena kurung, dan kalau boleh jangan bagi bau dia tu kena bau kepada jiran. Karena bukan semua jiran boleh tahan dengan bau tik kucing kita. Tambah kucing tu kita bela, dia pergi berak di masjid surau, lagi kacau. Ada orang kita pula perangai dia. Dia tak mau bela kucing. Dia pergi lempak di masjid surau. Tok siak yang hangat hati. Aku main cuci tik cicak dengan tik kucing, aku kena cuci juga. Pasal main lempak biak kucing main berak sini. Setengah orang dia cerdik sikit. Dia kata, kucing ni kalau tak mau bela, pergi bagi ke orang hak tak nak bela. Dan orang tak mau bela, kita nak buang juga, pergi buh di pasar. Situ ikan banyak. Tak apa, pasar tukar ikan, tengok ikan hak tak laku, lempang kat kucing tu, gemuk kucing duduk dalam tu. Ni setengah orang dia kata, kucing ni duduk dalam rumah, dia berak, kata kencing, kata ayah hang bawa pergi lempang di masjid tu. Tu dia mak pergi cadangan aku tu, yang 4 buah langkundi baja, pibu di masjid, berak atas kapek tu imam. Hak tu tak kena. Kalau berak depan rumah jiran, dalam rumah jiran pun tak betul, ini dalam rumah Allah lagi teruk. Lalu ulama bahas, hak nak dapat pahala pergi jadi dosa kalau tak kena cara. Kita duduk dalam taman, jauh pada masjid, tapi kita bela kucing, biar kucing kita tu berak depan rumah jiran, dalam rumah jiran. Kalau tak berak pun kita bulan sangkam, tapi banyak ekor sangat bela, busuk kucing tu pi ke rumah jiran. Jiran tu mengumpat kita hari-hari, kutuk kita hari-hari. Nak bela kucing banyak telajak, busuk dengan rumah hang, dengan rumah aku sekali. Orang hadut biasa tak kisah. Orang tak boleh, tak boleh. Kadang kita jadi tetamu pergi rumah orang, kita masuk-masuk, tu dia wangi hau. Rumah dia penuh dengan kucing dia bela. Tetamu masuk, dekat nak pingsan, lari keluar balik. Tak boleh duduk. Pasal tuan rumah ni bela kucing terlajak banyak, dan busuk dia ganggu tetamu. Ganggu tetamu tak apa, tetamu pergi setahun sekali, 6 bulan sekali. Tapi kalau jiran hari-hari, jadi masalah. Jadi kalau nak bela juga, kita rumah kita seorang-seorang, jauh pada rumah orang, dan kita kurung bagi elok, tak pergi berak rumah jiran, tak apa. Kalau tidak, jadi masalah. Jadi bila dibahaskan oleh ulama tu cerita anjing. Kalau anjing tu jenis dalah, jenis sesat, ghairul muqtanah, tidak dipelihara, tak tahu siapa tuan. Macam burung pati, dia main rumah kita, bukan tahu tuan mana. Ni anjing. In kanat tu'zi, jika ia menyakiti, bitakhwifil marrah, dengan perangai dia menakutkan orang yang lalu lalang, siapa lalu dia kacau. Wa bi khasatin atfal, khususnya kanak-kanak. Itu mudarat yang pertama. Dia suka, dia duduk ke jalan, menakutkan orang, menakutkan kanak-kanak. Mudarat tu satu. Yang kedua, au bil bauli wal biraz, ataupun kerja dia kencing rata, berak rumah orang. Wa itlafi asya' laha qimatuha, dan membinasakan sesuatu yang ada nilai,
yajuzu qatluha, harus dibunuh. Hari tu anjing main beranak tempat kita. Lalu kot ni kita pergi jumpa bandaran, jumpa apa bahagian haiwan, depa mai tangkap kopi. Alhamdulillah. Kita nak bunuh, kita pun tak ada senapang. Nak bunuh pun tangan pun tak apa cekap. Kalau ada pun tembak orang lain, kena orang lain. Maka kita pergi cari ahli dia. Ahli dia pihak bandaran. Jazahumullah khairan katsira. Alhamdulillah depa mai tolong buang anjing yang mai beranak tempat kita, berak kencing tempat kita, jalan tempat kita. Ni cerita anjing. Cerita kucing pagi esok pula, tak ada nak baca panjang sangat. Esok kita biar bahas bab kucing pula. Jadi kesimpulan dah kita dapat, dan anjing tu biasanya kita ada tempat kita. Kalau ada pun kita cari orang supaya pitang lain. Cuma bab kucing tu ada di mana-mana. Besok kita akan jumpa kucing mana yang boleh, yang kena biak, kucing mana yang boleh dibunuh. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.